di Malaya. Ini British mempunyai peranan di sana, mengubah cara penentangan. Kerana apa? Kerana sekarang ini yang dilabel sebagai puak Wahabi ini perlu menentang satu kuasa yang dilabel pada itu kuasa kufar. Kuasa kufar dah datang, ya. Jadi bukan sahaja menentang orang Islam yang melakukan kerja-kerja yang khurafat, bid'ah syirik ini, tetapi sekarang berhadapan pula dengan satu kuasa baru, iaitu kuasa kufar, pada itu Britain. Jadi sejarah kita di tanah Melayu, di India dan di Arab Saudi mempunyai sedikit persamaan. Khususnya lebih banyak persamaan dengan India kerana satunya sebab semuanya dijajah oleh British. Semua dasar-dasar yang dilaksanakan, undang-undang yang dilaksanakan di tanah Melayu misalnya, mempunyai pengaruh daripada India sendiri. Ya. Kerana antara tahun 1830 hingga 1867, lebih kurang 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu pejabat tanah jajahan berada di Bengal. Ya, di Bengal. Baik. Sebelum kita pergi ke India tu, kita habiskan dulu cerita di Arab Saudi ini. Itu berlaku di Arab Saudi, ya. Di Najd berkembangnya pengaruh itu, tapi Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak pernah menamakan gerakan beliau itu gerakan Wahabi. Ya, tidak pernah menisbahkan, tidak ada mana-mana catatan pun. Ya. Tidak ada mana-mana catatan pun yang mengatakan bahawa okey, ini adalah gerakan Wahabi, ditubuhkan pertubuhan Wahabi ataupun persatuan ataupun parti politik Wahabi, tak ada. Yang kemudiannya disambung oleh pengikut-pengikutnya, ya, dan dinisbahkan oleh para pengkaji kemudiannya mengatakan bahawa mereka ini adalah Wahabi, iaitu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang berlaku di sana. Kemudian kita beralih di India. Okey. Jadi di sana Wahabi, bagaimanakah ia berkembang? Okey, dikatakan berkembang disebabkan gerakan ini berpusat di Center for Muslim, Center of Islam, iaitu Kaabah, Mekah kan, Mekah dan Madinah. Maka kunjungan para hujaj, para jemaah haji menyebabkan kebarangkalian pengaruh ini tersebar keluar. Tetapi sebenarnya itu tidak boleh dikatakan suatu faktor yang muktamad, sebab ada perkembangan yang berlaku di India misalnya bukan disebabkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apabila gerakan itu dilabelkan sebagai Wahabi di sana, tetapi bukan ada pengaruh Muhammad Abdul Wahab, tak ada pun. Contohnya Syah Waliullah, ya, yang hidup lebih kurang pada zaman yang sama dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Waliullah ni di India lah. Ya. Tetapi beliau bermazhab berbeza dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab itu bermazhab Hambali, ya, dan menolak Sufi. Sedangkan di India Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini beliau bermazhab Hanafi dan beliau adalah pengikut tarekat, pengamal Sufi, ya, Hanafi, mazhab Hanafi. Berbeza, tetapi apabila ajaran iaitu beliau kembali ke India dan memulakan gerakan untuk menentang British, maka kemudian beliau juga dilabelkan sebagai Wahabi. Khususnya apabila anak beliau kemudiannya Syekh Abdul Aziz dilabel sebagai Wahabi juga. Sedangkan tidak ada langsung pengaruh Syekh Muhammad Abdul Wahab terhadap gerakan mereka. Hanya kerana Syekh Waliullah dan anaknya pernah berkunjung ke Mekah untuk menunaikan haji dan tinggal di sana untuk belajar ilmu. Kemudiannya kembali ke sana dan dilabelkan sebagai Wahabi. Baik. Jadi kita kena tengok kenapa British ini melabelkan Wahabi dan menggunakan perkataan Wahabi ini, dan perkataan Wahabi ini disebarluaskan untuk apa? Sebenarnya British mempunyai satu masalah, satu dendam terhadap puak yang menentang mereka bermula di Arab Saudi itu, ya. Memanglah orang boleh kata ada faktor politik, iaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia bergabung dengan pemerintah yang hari ini menguasai Arab Saudi, ya. Haramain itu, dua kota suci bagi umat Islam, Mekah dan Madinah. Keluarga Ibnu Saud
Memang pada asalnya di Najd itu, di wilayah Najd itu, Najdi, memang Syekh Muhammad Abdul Wahab bekerjasama dengan Ibnu Saud ataupun datuk kepada Ibnu Saud pada waktu itu, pada abad ke-18. Tetapi kerjasama itu bukanlah kerjasama di atas kebatilan. Kerjasama itu adalah win-win situation, iaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan bahawa dengan kuasa politik engkau boleh menggerakkan, boleh membuat peraturan untuk menghapuskan amalan-amalan khurafat, bid'ah, syirik ini. Dan pada masa yang sama, dengan menggunakan pengaruh yang aku ada ini, kami memberikan sokongan kepada engkau akan mempertahankan. Itulah sebenarnya kerjasamanya. Tetapi setelah lebih kurang 150 tahun, 200 tahun kemudian, iaitu menjelang tahun 1920-an, apabila kerajaan Arab Saudi ditubuhkan secara rasmi di wilayah itu, di Jazirah Arab itu, totally it's a different story. Satu cerita yang berbeza sudah. Ya. Bukan lagi berpegang dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hatta pada waktu itu 100 tahun kemudiannya, Wahhabism itu sendiri menjadi satu musuh bagi kerajaan Arab Saudi. Gerakan yang dinamakan sebagai Wahhabi, yang dilabelkan sebagai Wahhabi dari Najd itu, Foreign Office File. Ya, Foreign Office File ini adalah dokumen rasmi, surat menyurat ataupun diplomatic cable antara negara Arab Saudi pada waktu itu, ya, dihantar ke ke pejabat tanah jajahan, FO file nama dia. Dia sendiri mengatakan bahawa Wahhabism ini satu gerakan yang bahaya. Kerajaan Arab Saudi ataupun masa itu Ibnu Saud sebelum dilantik, pada tahun 1921 sebelum dilantik menjadi raja Arab Saudi, perlulah memberikan jaminan bahawa Wahhabi yang datang dari Najd untuk menunaikan haji di Makkah itu tidak melakukan apa-apa kerosakan, tidak melakukan apa-apa gerakan propaganda. Gerakan propaganda untuk mempengaruhi umat Islam. Dan ketiga itu sudah ada British, yang British masa itu memang dah berbaik-baik dengan Ibnu Saud. Jadi kita tengok kenapa British, apa kepentingannya Arab Saudi ini kepada British. Sebab Arab Saudi waktu itu, masa itu belum ada minyak lah, bukanlah industri minyak waktu itu, industri petroleum. Tetapi ada 3 sebab utama. Yang pertama ialah Arab Saudi itu adalah laluan ke India, terletak di antara Eropah ataupun Britain dengan India. Jadi bila nak pergi ke India, India adalah pusat tanah jajahan yang paling penting bagi Britain, bagi British, lebih kurang 300 tahun, antara tahun 1700 hinggalah India merdeka pada tahun 1947. Ya. India menjadi satu pusat pemerasan kekayaan bagi British. Di situlah kata Jewel of East, mutiara, ya, ataupun harta karun bagi British. Dan Arab Saudi terletak di tengah-tengah itu, khususnya selepas dibina terusan Suez pada tahun 1869. Biasa dengar, ya, saudara mungkin biasa dengar terusan Suez yang terletak, yang dimotong di Egypt, Mesir itu, kemudian dimasuk melalui, ya, dilalui di bawah Arab Saudi itu. Jadi kalau mereka tidak memiliki Arab Saudi, tidak menguasai Arab Saudi, mereka tidak selamat. Laluan mereka untuk berlayar daripada Britain, daripada London, UK, England itu berlayar ke India akan diganggu oleh banyak-banyak lanun-lanun, kegiatan lanun di Selat Aden, tak silap saya lah. Okay. Jadi itu sangat penting. Dan ialah pada waktu itu India itu sendiri adalah pusat pentadbiran, pusat tanah jajahan di Bengal 1830 hingga 1867 seperti yang saya katakan tadi, Presidency of Bengal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah tadi pembukaan terusan Suez menyebabkan British tidak lagi ke bawah melalui South Africa, iaitu Cape of Hope, Good Hope tadi, Tanjung Pengharapan, untuk melayar naik ke atas. Sekarang perjalanannya dah dipotong, tak perlu ke Afrika Selatan tetapi terus melalui wilayah Arab Saudi itu ataupun Jazirah Arab itu untuk ke India. Yang ketiga, spiritual center of Islam di Mekah, di Jazirah Arab itu adalah spiritual center of Islam. Bermaksud apa? Semua umat Islam dari seluruh dunia akan mengunjungi tanah Arab, dan dia akan menyebabkan sebarang perubahan, reformasi dalam pemikiran orang Islam, dalam pemikiran dalam tindak tanduk umat Islam boleh disebarkan daripada Mekah, dari Madinah ke seluruh bumi umat Islam. Yang
kebanyakan bumi umat Islam hari itu pada waktu itu dikuasai oleh British. Malaya oleh British, India oleh British, kawasan wilayah Afrika, South Africa apa semua oleh British. Maka ini adalah satu ancaman bagi British. Nak tak nak mereka harus menguasai the center for Muslim itu. Ya. Tambahan pula pada waktu itu dilaporkan bahawa ini dilaporkan oleh ini dokumennya. Okey. Ditulis oleh Dr. D.G. Hogarth. D.G. Hogarth ni adalah seorang Dr. D.G. Hogarth ni adalah seorang intelligence naval officer. Dokumen ini dibacakan pada Januari 27 tahun 1925. Dan mendapat respon daripada siapa? Secretary of Colonial Office. Ini saya bacakan. Untuk lebih kata orang gitulah, ada sumbernya. Kita mementingkan sumber, kita nak cakap kosong. Nanti kita nak mempertahankan manusia-manusia yang sering dilabel sebagai dengan tuduhan-tuduhan begini, maka kita perlu ada sumber yang sahih. Kan? Jadi ini, Under Secretary of State for the Colonies, The Honourable W. Ormsby Gore, High Commissioner of Iraq, Sir Percy Cox. Kemudian oleh Sir Arnold Wilson, seorang ahli parlimen di British Parliament, dan Dr. Hogarth sendiri. Jadi ini disampaikan kepada mereka. Dapatan-dapatan oleh Dr. Hogarth ini yang tinggal di Jazirah di Hijaz itu, di sana tinggal dan menghantar laporan. Beliau mengatakan bahawa pentingnya British untuk mengawal pusat umat Islam, pusat agama umat Islam itu, iaitu Mekah dan Madinah, supaya propaganda anti-British, anti pentadbiran, anti kolonial British tidak disebarkan daripada sana. Disebut di sini. Itulah kepentingannya. Dan beliau mengatakan, ini satu penting, dia kata, selagi mana Muslim berpegang kepada Quran dan hadis, mereka akan terus menentang kita. Ini dokumen ni. Okay. Mengatakan itu maksud yang dia nak sampaikan, iaitu kita perlu menghancurkan kekuatan mereka untuk membolehkan mereka ataupun menyebabkan mereka keluar daripada ketulinan agama. Ini yang disebutkan. Okay. Kalau nak musnahkan atau nak kena pecahkan kekuatan umat Islam, kita mesti mengeluarkan mereka atau memisahkan mereka daripada merujuk pada sumber Quran dan hadis. Ini yang ditulis oleh Dr. D.G. Hogarth. Okey. Baik. Itulah sebabnya kenapa British dia perlu mengawal Arab Saudi, kemudiannya memburukkan Wahhabism ini. Wahhabism, walaupun saya kata, walaupun apa yang tersebar kemudiannya bukan Wahhabism. Contoh macam saya kata tadi, Syekh Waliullah Dahlawi bila pergi ke India bukan menyebarkan Wahhabism, tetapi satu bentuk fundamentalis Islam. Islam yang sebenar-benarnya berpegang kepada asas agama, iaitu Quran dan hadis yang sebenar. Baik. Apa yang berlaku di India, ya? Apa-apa yang berlaku di India pada abad ke-19, maksudnya tahun 1800 hingga 1899, memberi kesan kepada perkembangan di Malaya, di tanah Melayu. Ya? Contohnya, okay, pada tahun 1805, kita biasa dengar lah, ya, British sering mengelak untuk memberikan pendidikan yang sama rata antara orang British ataupun native British dengan orang Melayu di tanah Melayu. Mengapa? Sebab British sudah belajar daripada apa yang berlaku di India sebelum itu. Apabila mereka memberikan kebebasan kepada orang India akses kepada pendidikan. Yalah, walaupun masih lagi bawah secara perbandingan nisbahnya, tetapi mereka tidak menghalang apa-apa sehingga ramai yang dihantar ke London, ke England, ya, untuk belajar higher education, pursuing higher education. Tetapi kemudiannya British merasakan bahawa itu satu kesilapan. Itulah yang kemudiannya diimplement di tanah Melayu, mengurangkan peluang pembelajaran kepada anak-anak Melayu. Dan anak-anak Melayu hanya diberikan peluang pendidikan untuk menjadi apa? Nelayan yang lebih baik daripada mak bapak mereka, tukang yang lebih baik daripada mak bapak mereka, dan petani yang lebih baik daripada mak bapak mereka. Ini yang disebut dalam dokumen British. Kita bukan nak jadikan mereka seorang intelek ke, nak jadikan apa, tak. Menjadikan buruh yang lebih baik daripada mak bapak dia orang. Itu saja. Itulah asas penubuhan SITC, Sultan Idris Training College, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris hari ini pada tahun 1922. Itu puncanya. Tetapi daripada situ ada jugalah yang keluar, ya, kerana mereka mendapat akses kepada sumber-sumber nasionalisme, gerakan nasionalisme dan juga
kebangkitan Islam yang dibawa kemudiannya oleh pembaharu-pembaharu ini, reformis, revivalist. Ya, mungkin saya kata dalam konteks kita boleh sebut revivalist itu lebih sesuai daripada reform. Reform ni memperbaharui. Revival ini dia menyegarkan semula. Benda tu dah ada, Quran dah ada, hadis sahih dah ada. Cuma dia revive, dia menyegarkan semula. Ya? Kita dalam bahasa kita sebut mujadid kan, mujadid, pembaharu agama. Sebenarnya dia bukan membaharui buat benda-benda yang baru dalam agama, cuma dia kembali kepada fundamentalnya. Okey. Itu yang berlaku ya. Dari India, kembali ke India tadi. Di India, Shah Waliullah tadi dan anaknya kemudiannya menggerakkan gerakan penentangan terhadap British. Okey. Baik. British mula masuk ke India sejak satu perang di sana, perang Plassey namanya, tahun 1757, masuk ke sana. Okey, masuk, tetapi belum menguasai India secara rasmi. Belum menguasai India secara rasmi sehinggalah 100 tahun kemudian. Tapi India dah wujud. Macam mana dia wujud di Malaysia, contohnya di tanah Melayu, di negara-negara Melayu, British dah mula masuk sejak tahun 1786 di Penang, di Pulau Pinang. Tetapi tidaklah dia menguasai keseluruhan pentadbiran negeri-negeri Melayu, tanah Melayu itu, sehinggalah polisi rasmi kemudiannya dibuat melalui Perjanjian Pangkor 1874. Lebih kurang 100 tahun, 90 tahun juga dia ambil masa untuk memahami psiki orang Melayu, memahami sejarah, budaya, politi orang Melayu. Sistem politi orang Melayu. Kemudian barulah menandatangani Perjanjian Pangkor 1874 untuk menguasai sedikit demi sedikit keseluruhan tanah Melayu sampai 1957. Jadi dia mengambil masa. Begitulah yang berlaku di India. Kenapa saya sebut di India? India ini kemudiannya akan menjadi model kepada apa yang nak berlaku di Malaya. Okey. So 1803 pada buat kali pertama berlakunya penentangan digerakkan oleh anak Syekh Waliullah, Syekh Abdul Aziz tadi tu. 1803 sebab apa? Sebab British menjatuhkan pemerintahan Mughal di sana. Dan kerajaan Mughal hanyalah menjadi penerima pencen semata-mata, tidak ada lagi kuasa, iaitu kerajaan Mughal yang berkuasa di India lebih kurang 600-700 tahun. Ya. Di India kemudian dijatuhkan, turun pangkat. Hanya sebagai penerima pencen semata-mata. Menyebabkan Syah Waliullah dan anak Syah Abdul Aziz tadi itu menggerakkan gerakan penentangan British buat dalam kelompok Islam yang bangkit untuk menentang kuasa kufar, inilah golongannya. Yang dilabel Wahabi tadi, sebenarnya mereka bukan Wahabi. Mereka, contohnya anak kepada Syah Waliullah tadi itu yang dilabel sebagai bapa Wahabi bukanlah bapa Wahabi. Bapa Wahabi di sana ialah Syekh Abdullah lupa pula saya ni. Boleh. Said Ahmad Rai Bareli. Syekh Said Ahmad Rai Bareli. Okey, itu yang mula-mula yang menggerakkan yang dikatakan Wahabi itu. Tapi yang menyebabkan British anti kepada mereka sebabkan mereka ini kembali kepada satu gerakan Puritan Islam yang mengatakan bahawa kita ni kalau kita kena bebaskan diri daripada penjajahan kuasa kufar. Para ulama tradisional waktu itu, ulama konservatif, tidak mencampuri, maksudnya tidak campur politik. Ini politik dah ni. Hal negara ialah hal politik. Jadi British mahukan kelompok ulama, kelompok Islamis yang tidak campur tangan dengan urusan politik. Dan mereka hanya duduk diam-diam mengaji, menyampaikan agama Islam, tetapi tidak mencampuri apa-apa urusan politik. Jadi bila berlakunya peristiwa ini, take over of Delhi tadi pada 1803, bermulalah gerakan penentangan besar-besaran. Maka Wahhabism, Wahhabism satu benda yang sudah macam mana kita nak kata gelaran itu seolah-olah satu gelaran yang lucah. Dilucahkanlah. Dah dilucahkan di Arab Saudi, dia bawa ke India dan dikatakan okey, Wahabi ini dia memecah belahkan masyarakat. Maka kita orang Islam dia kena menolak fahaman Wahabi ini. Baik, saya nak tanya untuk menyebarkan satu idea, satu propaganda, dia perlukan medium. Kan? Di mana-mana zaman, setiap masa maklumat ini perlu disampaikan melalui medium. Contohnya pada hari ini kita menggunakan medium Facebook. Yang kita sedang berhadapan sekarang ni, kita sedang live, medium ini menjadi satu medium yang paling utama untuk menyampaikan maklumat. Mungkin 15-20 tahun dulu Facebook tak ada untuk menyampaikan maklumat. Kita gunakan TV. Kan, kita gunakan TV untuk menyampaikan maklumat. Beberapa puluh tahun sebelum itu TV pun tak ada. Kita hanya audio visual. Sekarang ini interaktif, dulu audio visual. Sebelum itu audio sahaja. Radio.
Pada zaman Perang Dunia Kedua, kita hanya gunakan audio sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Bagaimana sebelum radio? Surat khabar menjadi medium menyebarkan maklumat. Bagaimana sebelum surat khabar? Okay, word of mouth ataupun helaian-helaian ataupun ceramah-ceramah, ceramah-ceramah, ucapan-ucapan pemimpin disebarkan. Baik. Inilah yang kita kena faham, bahawa ketika British menguasai negara ini, iaitu menguasai wilayah Arab, wilayah Jazirah tadi itu, Jazirah Arab, kemudian India, kemudian Tanah Melayu, siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan secara rapid, secara pantas maklumat berkaitan dengan buruknya Wahhabism ini? Kerja British. Kerja British. Kenapa? Melalui apa? Melalui penubuhan, contohnya institutionalized Islam. Apa itu institutionalized Islam? Iaitu Islam yang diinstitusikan. Ya? Yang kemudiannya diberi allowance kepada orang yang duduk dalam majlis agama contohnya. Ya? Majlis agama Islam yang pertama ialah Kelantan, tapi walau bagaimanapun saya bukan nak katakan salah, bukan. Tetapi ini adalah strategi British, menguasai majlis-majlis agama, menguasai pertubuhan-pertubuhan agama, menguasai media. Sehingga kan pada tahun 1905, tahun 1904 dibuat satu undang-undang, Enactment Islam. Perkara 9B mengatakan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan mengenai agama dan politik Islam tanpa kebenaran sultan terlebih dahulu boleh dikenakan hukuman penjara ataupun denda. Tetapi sebenarnya mereka hanya menggunakan nama sultan di situ. Mereka hanya manipulasi saja. Ini British bijak. Kalau tidak, British tak menguasai dari timur ke barat dunia dan menjadi satu kuasa yang paling besar pernah, kuasa penjajah yang paling besar pernah wujud dalam muka bumi ini. So itu kerja British. Baik. Jadi tadi mana India okey. Di India tadi berlakunya kebangkitan, sehinggalah satu kebangkitan yang paling besar tahun 1857, Dahagi. 1857 berlaku Dahagi ini satu pemberontakan, iaitu askar sipai ataupun sepoi, askar pejalan kaki ini memberontak EIC, East India Company. East India Company ini yang berkuasa waktu itu. British belum lagi menguasai India secara rasmi di bawah di bawah Queen atau King, belum lagi, cuma masa ini diwakilkan kepada EIC. So 1857 berlakunya satu gerakan besar-besaran menentang EIC. Akhirnya EIC diharamkan tahun berikutnya. Bermulanya pemerintahan British Raj, British Rajyam, bermaksud British Rajya ini bermaksud kepimpinan ataupun kerajaan British di bawah Queen, di bawah Queen Victoria. Secara rasminya akhirnya daripada company EIC tadi berpindah kepada syarikat, berpindah kepada kerajaan di bawah Queen. British tengok apa yang berlaku ini sebenarnya banyak digerakkan. Sentimen Muslim menentang British ini digerakkan oleh golongan yang dilabel sebagai Wahhabi ini. Sebenarnya saya nak tekankan sini, sebenarnya mereka bukan Wahhabi. So, saya nak kata tadi, kalau mereka ini Wahhabi, Syekh Muhammad Abdul Wahab itu menentang Sufism, menentang tarikat. Tetapi sedangkan yang digerakkan di India ni oleh Syah Waliullah itu, beliau bermazhab Hanafi. Beliau adalah ahli Sufi. Beliau aktif dalam Sufi dan menyertai tarikat Naqsyabandi. Tapi pada masa yang sama, beliau juga aktif untuk menggerakkan gerakan penentangan terhadap kolonial. Jadi apa yang berlaku ini saya rasa macam tak kenalah pelabelan dan tuduhan itu. Sedangkan beliau itu hidup sezaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan beliau bukan Wahhabi. Hanya dilabelkan Wahhabi oleh British, yang dibantu oleh British kemudian disebarkan melalui medium dia. Okey, melalui cetakan bahawa golongan ini Wahhabi yang menguasai dan memberontak dan mengacau umat Islam di Mekah. Di Mekah, macam saya kata tadi tu, di Mekah tu ditakuti konon-kononnya Wahhabi dari Najd itu akan menyerang center of Muslim tadi tu, yang menyerang Kaabah. Ditimbulkan ketakutan seolah-olah jahatnya puak ini oleh British. Walaupun mereka memang ada memberontak, tetapi itu satu kita kena selami pula apa yang berlaku pada waktu itu. Berlakunya penyelewengan dan juga penentangan dan serangan terhadap mereka menyebabkan mereka bertindak balas terhadap apa-apa yang berlaku, kesesatan dan kerosakan-kerosakan yang berlaku. Ini satu cerita. Okey, kembali tadi ke India. Kemudian 1857 British Raj bermula, 1858 British Raj bermula. Baik. Pada masa yang sama, pada waktu ini di tanah Melayu belum lagi ada sebarang gerakan ataupun tuduhan-tuduhan berkaitan dengan Wahhabi.
Ya, belum ada lagi ni. Okey. Tetapi di Sumatera yang bersebelahan dengan tanah Melayu, Sumatera, ketika itu sudah ada gerakan-gerakan penentangan terhadap penjajah. Ya, jadi dia travel dari Arab Saudi ke India, ke Sumatera, baru dia masuk ke tanah Melayu. Ya, tanah Melayu ni last sekali. Ya, travelling of Wahhabism tadi itu, derogatory term tadi itu. Di sana berlakunya satu perang yang kalau biasa pernah dengar, perang Padri namanya. Perang Padri yang digerakkan oleh Imam Bonjol. Imam Bonjol seorang ulama di sana yang menentang apa sebenarnya, menentang ini antara golongan adat dengan golongan ini revivalist Islam ini mengatakan bahawa golongan adat tadi banyak buat benda-benda yang syirik. Mereka biasa belaga ayam, opium smoking, candu. Candu itu menjadi satu benda yang biasa dalam masyarakat Islam di Sumatera itu. Kemudian minum tuak. Jadi gerakan Padri tadi oleh Imam Bonjol melihat perkara ini perlu ditentang dan tidak ada kena-mengena langsung Imam Bonjol ini dengan gerakan Wahhabism. Gerakan Wahhabism tak ada kena-mengena langsung. Tetapi mereka ini dilabel sebagai golongan yang pemecah belah umat Islam. Hanyalah kemudiannya pada penghujungnya lebih kurang tahun 1847 dia bermula lebih kurang antara ujung abad ke-18 hinggalah pertengahan abad ke-19. Hanya kemudiannya Belanda waktu itu di sana ialah Belanda. Ya, Belanda campur tangan untuk membantu golongan yang diperangi oleh Imam Bonjol tadi. Tetapi yang bagusnya akhirnya golongan adat tadi bergabung dengan Imam Bonjol, golongan Padri ini untuk menentang semula Belanda. Ya, untuk menentang semula Belanda sebab akhirnya Imam Bonjol berjaya memujuk dan memberikan keyakinan kepada golongan adat tadi itu bahawa musuh kita sebenarnya bukan kita sesama umat Islam tetapi golongan penjajah ini. Okey, golongan penjajah. Maka berlakulah satu gerakan yang baru untuk menentang Belanda pula, ya, Belanda. Walaupun Imam Bonjol pernah menulis kemudiannya bahawa beliau pada hujung-hujung hayatnya menulis satu dokumen mengatakan bahawa penyesalan beliau terhadap perbuatan menyerang umat Islam dan menyebabkan kematian. Tetapi Imam Bonjol tidak pernah menyatakan bahawa penyesalan itu kerana menegakkan agama, ataupun melawan amalan-amalan yang khurafat, amalan-amalan yang salah tadi itu, bukan. Tapi kerana berlakunya pembunuhan dan kematian umat Islam disebabkan kemarahan, akhirnya menyebabkan umat Islam bertempur sama sendiri. Sedangkan musuh utama bukannya umat Islam tetapi adalah Belanda. Baik. Baik, ini ada seorang sarjana yang menulis berkaitan dengan ini. Saya kata bahawa peranan sarjana-sarjana luar khususnya yang kita sebut sebagai orientalis. Orientalis ialah golongan sarjana bijak pandai luar yang mengkaji tentang keadaan Muslim ataupun orang timur sini. Itulah orientalis. Ini ada seorang tulis, Christine Dobbin nama dia. Dialah dikata akhirnya mereka lah golongan penjajah inilah kemudiannya mula untuk mengajar term Wahhabi ini. Mengajar. Christine Dobbin itu dia kata yang mengatakan doktrin Wahhabi ini dibawa oleh golongan ini. Ini kerja golongan kolonial. Sebab mereka mempunyai media. Bukannya dibawa oleh golongan ulama, tapi golongan ulama sudah mengenali. Golongan ulama, golongan umat Islam pada waktu itu perlahan-lahan sudah mengenali Wahhabi dan biasa dengar perkataan itu sebab mereka pernah pergi ke Mekah. Dan pulang dan pernah dengar, okey, kalau pergi ke Mekah kita kena berjaga-jaga dengan puak Wahhabi, dari Najd akan menyerang bila-bila. Masa akan menyerang Kaabah, menyerang Madinah, menyerang makam Nabi. Menyerang makam Nabi. So ketakutan itu sudah perlahan-lahan ditanamkan di Arab Saudi dan dibawa balik kemudiannya di Sumatera contohnya kan tentang Wahhabi. Akhirnya bila Imam Bonjol memulakan gerakan untuk menentang amalan-amalan ini, sekali lagi diberikan label pada puak ini pula. Wahhabi yang di Arab Saudi tadi sekarang ini sudah berjangkit di Sumatera. Itu menyebabkan orang Islam bangkit kemudian menentang pula puak ini yang dilabel sebagai Wahhabi. Sedangkan mereka ini tidak ada kena-mengena langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ataupun pernah membaca kitab utama Syekh Muhammad Abdul Wahab, Kitabut Tauhid.
Kitabul Tauhid ini adalah kitab utama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Saya pernah jumpa dan selak-selak lah kitab ni waktu saya di Sydney dulu. Cuma saya rasa macam satu kekesalan sebab saya tak beli buku itu. Saya jumpa di satu kedai buku, Kitabul Tauhid, dan saya selak-selak, saya baca secara sepintas lalu. Cuma satu penyesalan yang sampai hari ni saya rasa macam kenapalah aku tak beli kitab itu. Tak besar mana lah. Baik.